Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas biologi kita selepas kita bercuti hari raya. Okey, untuk pagi ni cikgu nak bincangkan aktiviti 3.5 muka surat 63 buku teks. Jadi awak boleh buka buku teks masing-masing. Kita memang nak buat aktiviti 3.5 ni, tapi kita tak sempat buat lagi. InsyaAllah lepas kita masuk ke sekolah nanti, lepas kita cuti, kita akan cuba buat aktiviti ni. Sebab aktiviti 3.5 ni adalah merupakan salah satu eksperimen wajib untuk bab ni. Okey, aktiviti 3.5, tajuk dia mengkaji dan menentukan kepekatan larutan apakah yang isotonik dengan subsel tumbuhan. Kita nak cari subsel tumbuhan tu dia isotonik dengan larutan yang berapa kepekatan dia. Sebelum ni kita belajar kan, kita belajar tak silap saya muka surat 60. Kalau kita boleh tengok balik muka surat 60. Muka surat 60. Okey. Kesan larutan isotonik terhadap sel tumbuhan. Apabila satu sel tumbuhan kita letakkan dalam larutan yang isotonik, apa yang terjadi? Sel akan menjadi flasid. Maksudnya normal lah. Iaitu air meresap masuk dan keluar daripada sel adalah pada kadar yang sama. Maksudnya tiada pergerakan bersih air keluar dan tiada pergerakan bersih air masuk. Sebaliknya, air keluar dan masuk ke dalam sel berlaku pada kadar yang sama. Sekarang ni dalam eksperimen 3.5 ni, kita nak tentukan larutan yang kepekatan berapakah yang isotonik dengan subsel tumbuhan. Berapa? Kita kena teka lah. Berapa 0.1 molar ke, 2 molar ke, 3 molar ke. Jadi kita nak kena buat eksperimen ni. Okay, kita nak menentukan kepekatan larutan apakah yang sama dengan subsel tumbuhan. Okay, kita balik pada muka surat tadi. Okay, apakah kepekatan larutan luar sel yang isotonik dengan subsel ubi kentang? Jadi kita gunakan ubi kentang untuk mewakili sel tumbuhan. Sel ubi kentang tu sel tumbuhan lah. So sel tumbuhan kita gunakan ubi kentang. So hipotesis mengatakan, ni hipotesis kepekatan larutan 0.43 molar, kepekatan larutan 0.43 molar adalah isotonik kepada subsel tumbuhan. Bila dia isotonik, dia tidak mempunyai kesan terhadap jisim sel tumbuhan. Okey, macam tu. Ya. Mungkin tak apa nak faham lagi. Nanti saya terangkan nak boleh faham. Okey, macam ni. Ni. Sekarang ni awak fahamkan dulu apa maksud subsel. Subsel ni adalah cecair dalam bakul. Cecair dalam bakul ni. Ni namanya subsel. Bila kita rendam sel ni dalam satu cecair yang isotonik, sel tumbuhan tu tak akan berubah bentuk. Dia akan kekal bentuk normal. Dia akan jadi flasid. So sekarang ni kita nak tahu larutan apakah yang isotonik dengan subsel ubi kentang ni. Yang sama kepekatan dengan subsel ubi kentang ni. Berapa kepekatan dia? Okey. Kita nak buat eksperimen ni. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah kepekatan larutan sukosa. Okey. Tak apa, pemboleh ubah tu cikgu nak tinggalkan dulu, tak apa, nanti awak boleh faham. Kita terus kepada bahan-bahan dia. Bahan dia kita hanya gunakan ubi kentang saja. Okey. Lepas tu kita gunakan air suling. Ubi kentang, air suling.
larutan sukrosa. Kita pakai berapa kepekatan? Di sini kita pakai 0.1 molar, 0.2 molar, 0.3, 0.4, 0.5 dan 0.6 molar dan kertas tisu. Jadi kepekatan larutan sukrosa saja kita ada 6 jenis. Campur air suling 7. Air suling ni 0 molar. Maksudnya tak ada bahan larut langsung. Dia memang 0 molar. So, ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 campur air suling 7. 7 jenis. Radas, piring Petri. Saya rasa dalam eksperimen kita nanti tak payah guna piring Petri pun tak apa. Kita gunakan penembuk gabus, pisau, forcep, pembaris, bika 50ml. Bika yang 50ml tu yang kecil tu. Silinder penyukat dan penimbang elektronik. Okey, prosedur. Prosedur ni dia kata 7 piring Petri disediakan dan dilabelkan sebagai A, B, C, D. Tak apa, kita biarkan dulu. Okey, kita terus kepada step nombor 2. Setiap bika diisi dengan larutan berikut. So, bika A kita bubuh air suling. Bika B 0.1, bika C 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Okey, kita sedialah macam ni lah. Kita pun sedialah macam ni. Ini 0 molar. Ini bika 1. Bika 2. Saya padam sekejap ni. Macam ni ya. Ini 0 molar kan. Ini 0.1 molar. 0.1 molar. 0.2 molar. 0.3 molar. 0.4 molar. 0.5 molar. 0.6 molar. Ini bika nombor 1, bika nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita sediakan 7 bika. Kita sediakan 7 bika. Bika yang pertama ni kita masukkan air suling. Ni air suling. Yang ni kepekatan. Ini larutan sukrosa lah. Semua ni larutan sukrosa. Larutan sukrosa. Okey. Kita masukkan dia punya isi padu dia ni. Isi padu dia ni sama. Kita samakan isi padu. Isi padu kita malarkan. Semua sama. Isi padu kita tetapkanlah berapa mil. 3 mil ke 4 mil ke. Okay. Kemudian dia kata apa? Okay. Kita dah step ni tak payah. Step nombor 1 tak payah. Step nombor 2. Okay, kita terus pada step nombor 2. Step bika diisi. Okay. 1 penembuk gabus sebesar sederhana ditekan masuk ke dalam sebiji ubi kentang. Kita gunakan penembuk gabus sebab kita nak dapatkan saiz ubi kentang tu yang sama. Yang sama besar. So, kita ambil acuan tu. Kita tekan ke dalam ubi kentang. Nanti silinder ubi kentang kita akan dapat tu semua saiz yang sama je. Kita akan dapat bentuk macam ni. Dapat bentuk silinder macam ni. Okey, ubi kentang dikeluarkan daripada penembuk gabus. Kemudian silinder ubi kentang dipotong sepanjang 50 mm. So, kita buat anggaran lah. Anggaran dia 50 mm. Langkah 3 sampai langkah 5. 3, 4, 5 ni kita ulang. Untuk kita sediakan 6 lagi silinder. Jadi sekarang kita ada berapa silinder? 7 lah. Kan? Sebab kita ada 7 bika tadi. Dalam setiap bika tu kita masukkan. Jadi silinder yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 silinder ubi kentang. Dan kita masukkan setiap satunya ke dalam bika yang ada larutan sukrosa yang berbeza kepekatan tadi ya. Okey. Lepas tu settle lah ni.
Setiap silinder bikentan dilap dengan ketat. Okey, sebelum kita masukkan dalam silinder tadi ni, sebelum kita masukkan dalam bika silinder pula, kita lap dulu dan kita timbang. Untuk kita nak dapatkan jisim awal, kita timbang lah. Okey. Untuk tadi kan kita ambil anggaran panjang dia, anggaran panjang 50 mm kan. Itu anggaran panjang 50 mm. Kita timbang. Setiap silinder bikentan dilapkan dengan kertas tisu dan ditimbang untuk mendapatkan jisim awalnya. Larut, okey. Tadi kita dah potong 50 mm, sekarang ni kita timbang. Sebab kita nak dapatkan jisim awal. Okey, ditimbang untuk mendapatkan jisim awal. Larutan daripada bika A hingga G dituangkan ke dalam piring Petri. Yang ni tak payah. Step ni tak payahlah. Sebab kita tak nak guna piring Petri, kita terus pakai bika saja. Kemudian kita rendamkan. Masa rendaman kita tetapkan selama 1 jam. Kita rendam 1 jam. Lepas 1 jam, lepas kita rendam 1 jam, setiap silinder bikentan tadi kita keluarkan daripada bika, bukan daripada piring Petri, daripada bika, dan kita lap. Lepas 1 jam, ambil silinder bikentan tadi, kita lap. Dan kita timbang semula untuk mendapatkan jisim akhir. Timbang balik semula. Timbang lagi sekali untuk kita dapatkan jisim akhir. Dan keputusan kita rekodkan dalam jadual. Ini jadual ni bagi ni. Jadual ni dia buat sampai 0.1 molar saja. Jadi awak tambahlah kat bawah dia. 0.2 molar, 0.3 molar, 0.4 sampai 0.6 molar. Panjangkan jadual ni. Okey. Contohnya, contohnya saya. Contohnya. Sekejap. Katalah kan, ni table kita ni. Ni table kita ni. Contohnya air suling kan. Air suling 0 molar. Air suling 0 molar. Awak tambahlah table kat bawah tu. 0 molar. 0.1 molar, 0.1, 0.2 molar, 0.3 molar, 0.4 molar, 0.5 molar, dan 0.6 molar. Kan? Lepas tu ada jisim awal tadi kan. Jisim awal. Jisim awal ni kita tak buat lagi eksperimen ni kan. Tapi kita andaikan. Cikgu bagi data ni, kita andaikan. Okey, untuk kita tetapkan dia punya jisim awal dia tu, kita tetapkan semuanya, contohnya lah kata 8 gram. Semua 8 gram. Contoh lah ya. Ni contoh ni. 8 gram, semua 8 gram. Jisim awal, Kita malarkan jisim awal. Okey. Lepas kita rendam 1 jam, kita dapat jisim akhir kan. Ni jisim akhir. Jisim akhir, contoh lah ya. Saya just bagi nombor saja, nanti awak kira lah. So, tadi 8 gram, dia dah jadi 8.2 gram contohlah. Yang ni kita kata 8 gram juga. Yang ini 7.9 gram contohlah yang ni. Ini 7.8 gram. Yang ni 7.7 gram.
Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7.6 gram. Yang ini 7.5 gram. Contoh. Okey. Lepas tu perubahan jisim. Perubahan jisim, untuk perubahan jisim, sekejap. Okey, sekejap untuk perubahan jisim, saya tengok, saya cek dah kita punya apa ni? Bacaan ni, data saya ni. Saya 4.2. Oh, silap ni. 4.2 8.2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. $8.2 gram, 8 gram, 7.9 gram, 7.8 gram, 7.7 gram. Okey, ini 7.7 gram juga ni. 0.5 molar, kita buat 7.7 juga. Tukar, ni 7.7. Ni pembetulan ni. Ni 7.7. 7.7. Yang bawah ni 7.6. Ni 7.6. Pembetulan. Okey. Okey. Okey, dah dapat jisim awal, dah dapat jisim akhir. Nampak tak jisim akhir ni macam ada perbezaan kan? Ada yang berat lebih, ada yang dah makin ringan kan daripada yang awal kan? Kemudian perubahan jisim. Untuk perubahan jisim, okey, untuk perubahan jisim ni, ini perubahan jisim ni. Jisim akhir tolak jisim awal. Yang akhir tolak awal. Dapat perubahan jisim ya. Akhir tolak awal. Yang akhir tolak yang awal. Untuk perubahan jisim ni. Okey, tolaklah. Lepas tu peratus perubahan jisim. Peratus perubahan jisim ni, katalah awak dapat bacaan ni A kan. A jisim, okey, perubahan jisim ni A. A awak bahagikan dengan jisim awal. Jisim awal awak darabkan dengan 100. So, awak dapatlah peratus perubahan jisim. Okey. Formula untuk peratus perubahan jisim. Perubahan jisim bahagi dengan jisim awal, darab dengan 100. Tekstur dan keadaan ni awak biarkan kosong. Okey. Awak kira sampailah ni, kira. Kira. Dapat. Okey. Lepas dah siap table ni, kita buat graf. Ambil kertas graf. Kita nak buat graf. Graf kita apa lawan apa? Ni paksi Y, ni paksi X. Okey, paksi X adalah pemboleh ubah dimanipulasi. So graf kita macam ni ya. Graf kita macam ni. Kita tambah sikit. Okey, graf kita macam ni. Awak kena buat paksi X ni di tengah-tengah. Ni X, ni Y. So, ini adalah X adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi ini adalah kepekatan larutan sukrosa. Kepekatan larutan sukrosa. Buatlah skala dia. Ni 0 molar. Awak pilih skala yang sesuai. Okey. Skala
kena sama. Contohnya kalau sini molar, 0 molar, di sini 0.1 molar. Di sini 0.2 molar, 0.3 molar, 0.4 molar. Macam itulah dan seterusnya lah dah. Okey, Y, paksi Y adalah peratus perubahan jisim. Ini ada silap. Lari pula dah. Ini adalah peratus perubahan jisim. Kena pandai main skala lah. Awak dapat berapa nanti? Awak kira lah. Okey. Dan awak mulalah melakarkan graf. Jadi, cikgu nak tengok nanti macam mana bentuk graf awak akan dapat. Bila awak dah buat ni, awak send kat saya. Macam mana graf awak. Dan daripada graf ni, awak boleh tengok nanti daripada graf ni, grafnya lebih kurang macam ni ya. Saya bagi contoh lah dah. Grafnya akan jadi lebih kurang begini lah. Kalau awak buat betul-betul lah nanti, awak akan dapat macam ni. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Macam ni lah bentuk dia. Lebih kurang. Mungkin dia lengkung sikit ataupun mungkin dia lurus. Ikut titik awak lah. Dan saya nak awak tengok graf garisan manakah yang bersilang dengan paksi X. Yang mana yang maksudnya dekat sini. Maksudnya cari nilai ni. Cari nilai ni. Ni cari nilai ni. Ikut graf masing-masing lah. Okey. Adakah ini 0.43 ataupun dia lebih daripada 0.43 ataupun dia kurang daripada 0.43. Teori kata yang bersilang ni adalah 0.43 molar. Kita nak tengok betul ke tidak? Ya. So, ikut graf masing-masing lah. Jadi saya nak setiap pelajar nanti lepas dia tengok ni, dia buat graf dan dia bagi tahu cikgu berapakah titik persilangan graf mereka masing-masing. Guna data yang cikgu bagi tu. Cari titik persilangan graf awak dengan paksi X. Itu adalah larutan yang isotonik dengan subsel ubi kentang. Okey. Soalan perbincangan. Apakah tekstur dan keadaan sel ubi kentang selepas direndam dalam larutan yang berlainan kepekatan? So, yang ni kita tak buat lagi, tapi awak nanti bila kita dah buat, awak boleh tekan dengan jari awak, boleh rasa yang mana keras, yang mana lembik. Tak apa, yang ni biarkan dulu. Bagaimanakah anda menentukan kepekatan larutan sukosa yang isotonik terhadap sel ubi kentang daripada graf anda? Dengan cara melihat persilangan, dengan cara melihat titik persilangan graf dengan paksi X, kan? Dia kata macam manakah anda menentukan? Macam cara nak menentukan? Dengan melihat persilangan graf yang dilukis dengan paksi X. Tu cara dia. Berdasarkan eksperimen, bincang proses osmosis dalam pelbagai kepekatan larutan sukosa. Yang ni biarkan dulu. So, untuk hari ni, saya nak awak buatkan graf. Tak payah tulis laporan eksperimen dulu. Tak perlu tulis laporan eksperimen dulu sebab kita tak buat lagi. Hari ni kita cuma berlatih. Saya nak awak penuhkan jadual-jadual ni. Hari ni just latih. Penuhkan jadual ni. Awak just buat jadual ni, tulisan ni. Data tadi cikgu dah bagi kan? Data cikgu dah bagi. Awak kira.
Lepas tu awak cari kertas graf, awak cuba plotkan graf. Itu saja tugasan untuk hari ini. Tugasan untuk hari ini, buat table keputusan, kira dan plotkan graf. Lepas awak plotkan graf, tolong tunjukkan pada cikgu titik persilangan ni nilainya berapa awak dapat. Itu saja untuk tugasan hari ini.